Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung subtopik sebelum ini iaitu tentang reka bentuk sistem vertigasi. So hari ini kita nak capai 2 iaitu 5.1.5 penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi dan juga 5.1.6 pembinaan mockup atau model struktur reka bentuk baharu sistem vertigasi. So hari ni kita nak menilai lakaran yang kita dah buat sebelum ni dan juga kita nak membina mockup ataupun model. Okay. So first kita akan tengoklah 5.1.5 iaitu penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 124. Okey, dalam penilaian lakaran kita ada kriteria yang perlu kita tahulah untuk memastikan lakaran kita tu rasa macam the best, paling terbaik lah. Okey, yang pertama, kriteria yang pertama iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. So, lakaran kita tu ada something inovasi, ada kreativiti, ada keaslian. Maksudnya, memang itu adalah lakaran awak. Okey. Yang kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Yang ketiga, kecenderungan fungsi dan praktikal. Ada nampak fungsi dan praktikal untuk dibuat. Yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. So, dekat lakaran awak tu nanti ada tak unsur-unsur untuk dipasarkan. Okey, yang terakhir adalah ergonomik. So, kita akan go through ni satu persatu. So, kita akan tengok yang pertama iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk adalah kriteria yang pertama lah. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan kriteria ini? Iaitu yang mana lakaran yang dihasilkan mestilah ada inovasi. Kemudian yang mana dia boleh ditambah baik fungsi komponen utama yang digunakan supaya dia jadi lagi cekap dan juga mesra pengguna. Okey. So dalam lakaran tu kita nampak inovasi lah macam video ni kan. Awak nampak macam wow, nampak inovasi daripada biji benih dia telah menjadi pokok. So nampak lakaran dia tu ada inovasi macam tu lah. Awak boleh tambah baik komponen utama dia tu mungkin boleh tambah baik daripada segi bahan dia, daripada bekas tanaman dia dan sebagainya lah supaya lebih cekap dan mesra pengguna. Okay. Yang kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Yang mana lakaran reka bentuk vertigasi yang baru ni, dia nak kita tunjukkan dia ni lain daripada sistem yang ada sekarang ni lah. Yang sekarang ni kita ada belajar sebelum ni adalah secara jejari dan secara gegelang kan. So mungkin lakaran awak tu ada campuran antara jejari dan gegelang ataupun dia jejari tetapi jejari tu yang macam mana? Yang meningkat, yang bertingkat-tingkat, so dia adalah satu reka bentuk yang baharu lah. Okey. Kemudian nilai tambah akan diberikan pada lakaran dengan kita gantikan komponen kepada bahan yang mesra alam. Contohnya sebelum ini kita menggunakan bekas plastik. Kita boleh ganti bekas plastik itu kepada benda yang mesra alam dari menggunakan kotak ke, menggunakan bahan yang mudah dikitas semula. So, yang ketiga, image konsep simbolik menawan emosi dan penampilan yang menyelah ataupun kontras kita akan susun semula supaya nampak nilai estetik kat situ. Okey. Kemudian kita akan tengok yang ketiga iaitu kriteria yang ketiga kecenderungan fungsi dan praktikal. Okey. So kedudukan lakaran yang berfungsi ni kita nak memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai tempat kediaman. So berdasarkan lakaran awak tu nantilah orang yang daripada kita kena fikir kita nak praktikal tak lah benda yang kita buat tu untuk kegunaan semua tempat. Maksudnya orang tu duduk dekat rumah pangsa ke, rumah teres ke, rumah kampung ke, rumah tingkat ke, dia boleh membuat sistem vertigasi tersebut. So sebagai contoh, ni adalah berdasarkan lakaran baru dia buat nampak ini adalah contoh sistem vertigasi. Dia buat dekat rumah dia dekat sebelah.
tanah sebelah ni kan, dekat beranda ni. Kemudian ni dia buat letak dekat luar rumah tanaman fertigasi secara bertingkat, nampak? So dia menjimatkan ruang. Okay, so dekat sinilah kita nampak dia berfungsi dan dia praktikal. Yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. So lakaran awak tu dia berkualiti dan dapat menarik minat pengguna untuk cuba inovasi atau teknologi yang dicadangkan. So daripada lakaran awak tu, awak berjaya menarik minat pelanggan untuk cuba inovasi yang telah awak lakarkan. So dekat sini dah dia dapat ditentukan lakaran itu diterima dalam pasaran ataupun sebaliknya. Ni contoh pelanggan lah tertarik dengan inovasi lakaran awak tu. Okay. Yang terakhir adalah ergonomik. Ergonomik ni apa? Ergonomik ni adalah yang mana lakaran yang kita buat untuk sistem fertigasi tu adalah ergonomik yang mana dia tahan lasak. Yang kedua, tidak mudah roboh. Dan yang ketiga, dapat memberi laluan udara dan matahari yang mencukupi. Yang keempat, mempunyai ciri-ciri keselamatan. So, empat-empat ini perlulah kita ambil kira, barulah dia dikategorikan sebagai lakaran yang ergonomik. Okey, nampak dia mempunyai laluan udara dan matahari yang mencukupi. Ada laluan dekat sini. So nampak dia susun secara selari dekat sini, nampak cantik dan kemas lah. Okey, ini adalah sistem dripping. Dia masukkan dalam tanah secara drip. Okey. Kita akan tengok yang seterusnya. Bilakah penilaian kriteria ini dibuat? Okey, kita nak nilai tu, kita nak nilai lakaran kita tu bila kita nak nilai lakaran kita tu. Okey, penilaian kriteria ini kita buat lepas kita buat lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. Kita nilai kriteria ni lepas kita buat lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. So jika hasil daripada penilaian awak tu tidak memuaskan, so awak kena tambah baik awak punya lakaran lah. Okey. So bilakah penambahbaikan itu kita nak buat? Penambahbaikan kita akan buat sebelum kita bina mockup ataupun model. So that's mean bila kita dah buat lakaran A, kita rasa kita dah bagi borang penilaian dekat orang tidak berpuas hati dengan lakaran kita buat baru, kita buat tambah baik daripada lakaran A kita tadi jadi lakaran B. Kita nilai lagi sekali, orang setuju, orang terima, barulah kita bina mockup ataupun model. Okey, so itu adalah perjalanan penilaian kriteria ini dibuat. So dekat mana dia nak nilai? Dia akan menilai kriteria tersebut menggunakan borang penilaian lakaran reka bentuk fertigasi. Nampak? Dia adalah borang penilaian. Bila menggunakan borang penilaian ini, kita bagikan borang ni kepada pengguna tau. So kita nak orang tu judge kita punya lakaran. Kita tak akan ambil nama lah. Kita akan hanya ambil umur, jantina dan ada dalam 6 soalan untuk dia jawab sama ada ya ataupun tidak. Okey. So daripada markah yang kita peroleh ini, jika sikit kita kena buat semula kita punya lakaran lah. Kalau markahnya banyak orang kata ya, kita terus buat kepada bina mockup ataupun model. Okey. So kemudian kita akan tengok 5.1.6 iaitu pembinaan mockup atau model struktur reka bentuk sistem fertigasi. Nak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 126. Okey. So yang pertama, apa sebenarnya tujuan kita bina mockup ataupun model fertigasi? Bila tujuan pembinaan mockup ataupun model, kita nak tunjukkan visual keseluruhan produk kita tu secara 3D kepada pengguna ataupun pelanggan. Okey. Selepas kita lukis tu, kita kena buat mockup ataupun model. Nak tunjuk visual ataupun gambaran keseluruhan secara 3D. Orang boleh nampak, orang boleh sentuh, orang boleh lihat dan pegang lah. Okay. Kalau kita melakar je, orang tengok je, orang macam, oh macam tu rupanya. Tapi bila kita buat, barulah orang tahu fungsi dia begini. Nampak?
Okey, so dekat sini ada reka bentuk yang kita kena kenal pasti daripada segi susun atur dia lah. Susun atur dia tu macam mana? Apakah kemudahan dia? Keringkasan, kedudukan tangki, sumber air, punca tenaga elektrik tu berada di mana? So semua empat-empat ni dapat ditunjukkan dalam bentuk 3D iaitu dalam bentuk mockup ataupun model. Okey. So bila kita nak buat mockup ataupun model, kita boleh pilih kita boleh pilih salah satu nak buat mockup sahaja ataupun model. Okey. Mockup tu yang mana benda sebenar adalah besar. So mockup ni kita boleh buat dalam saiz yang kecil. Contohnya kalau produk fertigasi, kita punya tempat kita nak letak kita punya tanaman tu adalah macam bentuk pasu kan, besar kan. So takkan kita nak buat besar macam tu. So mockup ni kita boleh kecilkan saiz pasu kita tu ataupun bekas tanaman kita tu kepada cawan plastik ataupun kepada bekas botol air, botol plastik yang lama yang tak digunakan. So nampak dia jadi saiz yang berbeza lah. Untuk mockup yang besar boleh jadi kecil. Okey. Tetapi kalau model pula, model ada dua jenis iaitu model separa berfungsi dan juga berfungsi sepenuhnya. So model ini selalunya dia akan menyerupai ukuran sebenar produk tersebut. Okey, apa yang kita buat adalah sama dengan produk yang sepatutnya terhasil. Itu barulah model. Okey. Dalam contoh dalam buku teks awak muka surat 126, ini adalah contoh lakaran model sistem fertigasi secara apa? Adakah dia secara selari ke, jejari ke, gegelang? Siapa boleh jawab? Dia jejari ke, dia gegelang? Dia adalah jejari. Jejari. Kita nampak di satu arah macam dia jejari. So ni adalah tangki nutrien dia. Pipe poli, set penitis ni bekas tanaman, polybag dia dan juga ada tube micro. Okay, so ini adalah contoh lakaran. Ini adalah bahan-bahan ataupun alatan model separa berfungsi yang kita nak guna. So yang ni dia nak buat model ataupun mockup. Dia guna botol plastik, ada straw, cawan plastik, ada apa namanya skru clipper, ada hot glue gun, marker dan juga gunting. Okay. Kita akan tengok video macam mana kita nak buat sistem fertigasi ini. Okay. So ini adalah contoh pembinaan model sistem fertigasi yang menggunakan bahan kita semula. So ini awak boleh tengok video ni secara penuh dekat link description. Boleh tekan dekat situ, cikgu dah letak. So ini adalah dia punya model sistem fertigasi yang digunakan. Okey, so dekat sini kita nampak tangki, pipe poli dan ini adalah polybag dia lah. So dekat sini lakaran nampak lakaran dia adalah bentuk 3D kan. Dekat situ dia letak elemen dia adalah ruang, ada bentuk, ada juga ada tekstur, prinsip dia ada keseimbangan dan juga pengulangan. So ini adalah bahan-bahan yang diperlukan bila kita nak buat model sistem fertigasi Dia gunakan bekas plastik ni, bekas kuih raya yang tak pakai dah kan. Lepas tu kita ada papan. Kalau tak nak guna papan, kita boleh guna cupboard ataupun mounting board yang warna hitam tu kan. Ataupun manila cup pun boleh. Penyedut minuman ni straw, cawan plastik. Kalau tak ada cawan plastik, boleh guna botol-botol lama. Gunting yang bahagian bawah tu. Kemudian ada hot glue gun. Kalau tak ada hot glue gun, boleh pakai gam uhu. Alat pemateri ni kalau tak ada pun tak apa. Sebab dia hanya nak lobangkan sahaja. Senang guna alat pemateri ni. Kalau tak ada, boleh pakai gunting lah. Kemudian kita ada tube micro. Tube micro ni kalau tak ada, kita boleh gantikan dia dengan kertas lah. Kita gulung-gulung-gulung ataupun kita boleh gantikan dengan straw minuman yang kecil. Okay. Jangan membazir. Gunakan bahan yang ada di persekitaran awak. Okay. So kita akan tengok macam mana dia buat model tu. So nampak yang pertama ialah sediakan bekas plastik ni dan satu straw. Straw ni gunting sedikit bahagian depan dia yang bulat macam ni kan. Kita nak tekap dekat bekas plastik ni lah guna marker pen buat bulatan tu. Guna marker pen buat bulat. Macam orang tu buat kan, nampak dia buat bulat. Nampak. Lepas tu dia akan menggunakan alat
pemateri untuk lubangkan bekas plastik ni lah. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. So just nice dekat situ lah. Okay. So dia akan ambil alat pemateri untuk lubangkan. Dia dah panas kan, nampak lubangkan. Kalau tak ada, boleh guna gunting lah. Okay, kena berhati-hati di bawah pemantauan ibu bapa. Okay. So, dia dah lubangkan cantik macam tu. Kemudian, dia akan masukkan straw tadi ke dalam bekas plastik tersebut. Bagi masuk tu, dia ngam-ngam lah. Okay, dia ngam-ngam. So, macam cantik lah nanti jadi dia. Macam tu. Okay. Kemudian, nanti kalau tak ada mudah tercabut kan. So, kita gam di sisi sekeliling dia tu lah. Guna hot glue gun. Kalau tak ada, boleh guna gam UFO lah. Okay. So, untuk elakkan straw tu daripada terjatuh. So, kita nak securekan dia, kita guna hot glue gun. Okay. So, dah jadi satu bahagian. Ini adalah yang mana bekas plastik ni berfungsi sebagai tangki nutrien. So, yang straw ni kita ibaratkan dia sebagai kita punya sistem perpaipan kita. Tempat air nak lalu lah. Okay. Dah siap satu bahagian. So, kita akan tengok yang seterusnya, dia akan buat apa. Yang seterusnya, dia akan pasang lagi straw, sambungkan dekat straw lagi satu ni sebagai yang panjang ni lah, sistem perpaipan sampai hujung. Kalau tak, dia pendek je. So, kita sambungkan dekat tengah-tengah tu, masukkan straw tu ke dalam straw tu lah. Okay. Pastikan masuk dengan elok. Jangan terkoyak-koyak pula, okay. Pastikan masuk dengan bagus macam tu lah untuk mengelakkan kebocoran. Untuk mengelakkan kebocoran. Nanti bila air lalu bocor pula kat sini. Okay. So, kemudian kita akan ambil tiup mikro. Kalau tak ada tiup mikro ni, boleh pakai apa tu namanya? Straw plastik yang macam kalau kita minum minum Yakult ke, minum yang betul-betul kecil tu kan, ada straw-straw kecil tu kan. Boleh pakai straw-straw tu. Okay, kalau tak ada, tak apa, boleh pakai straw yang biasa pun boleh, tak ada masalah pun. So, kita akan lubangkan straw tersebut dekat laluan sistem perpaipan kita ni. Okay, dia letak dekat situ ada 6 sebab kita ada 6 bekas tanaman kat sini. So, guna solder alat pemateri ni untuk lubangkan straw tadilah. Kalau tak ada alat pemateri ni, boleh guna gunting. Jangan risau. Benda boleh settle. Benda boleh senang, jangan susahkan. Okay. So, dia dah jadi lubang. Barulah kita cocok dia punya tiup mikro dekat situ. So, lepas cocok tu, dia akan longgar. So, pastikan kita securekan dia guna hot glue gun ataupun boleh guna gam UFO lah untuk elakkan daripada tercabut. So, dia dah gam situ. Cikgu akan cepatkan sikit. Itu adalah satu contoh bila dah kering. Nampak? Okay, bila dah kering, nampak ini. Lepas tu kita masukkan cawan plastik lah dekat dalam tu, dekat dia. So, pastikan setiap lubang yang kita dah buat tadi, dia ada 6 kan. Sebab kita dah ada 6 cawan dekat sini, pastikan setiap lubang tadi tu kita gam sebelum kita settlekan, masukkan air. So, tengok dia dah gam yang keempat, yang kelima dan juga yang keenam, yang terakhir lah. Okay, dah siap dia punya tempat alat penitis lah. Contoh alat penitis. Okay, tempat titisan air. So, ada cawan kecil dekat situ. Letak dekat setiap bahagian tersebut. Okay, so pastikan setiap kita punya set penitis tu kononnya tiup mikro tu masuk dekat dalam cawan tersebut. Okay, so ni adalah bentuk jejari. Jejari secara jejari. So, dia bila kat depan ni jangan lupa kita gam ataupun kita letak klip. Tadi dia ada letak klip kan. Sepatutnya dia letak klip. So, dekat sini ada kekurangan alat dekat sini. Sepatutnya kita letak klip untuk elakkan air nanti terkeluar. Okay, so dekat sini dia guna gam UFO. So, sebagai kesimpulannya, dia letak papan dekat bawah. Tak ada papan pun tak apa. So, dia letak bekas yang dia dah buat tadi dekat atas papan tersebut. Dan dia letak cawan. Dia cawan tu kita ibaratkan sebagai polybag lah. Polybag. Okay.
So, dia dah susun cantik-cantik dekat situ. Seterusnya, barulah kita akan pergi kepada pengujian. Pengujian, okay. So, tapi dekat sini, bila kita masukkan macam tu je, dia nanti, apa tu namanya? Dia nanti bergerak-gerak. So, dia gam cawan tersebut dekat papan lapis tu lah. Okay. Kalau tak nak gam pun tak ada masalah pun. Okay. Cuma nanti dia bergerak-gerak lah cawan tu. So, dia ni nak elakkan cawan tersebut daripada bergerak. Dia gam dekat papan lapis tersebut. So, sekarang kita akan gam dekat situ pula. So, barulah tak tercabut. Tak tercabut dan tak tertanggal. Mana tadi? Kita tengok balik. Okey, kita tengok balik tadi So, kita dah sampai sini tadi. Dia dah gam. So, sekarang kita akan uji Kita akan uji. Dia masukkan air ni air ni dia warna berwarna sebab nak tengok air tu nanti dia mengalir dekat setiap air ni sebut. Bila sampai ni ada tangki lah. Kita ibaratkan dia sebagai tangki. Ini adalah laluan perpaipan. Nampak dia pasang dengan betul. That's why lah air tak terbocor-bocor. So, inilah contoh air akan keluar dekat setiap tanaman kita secara droplet Tengok lagi sekali. Dia tuang. Air nampak masuk secara sama rata Setiap kawasan ni dapat air So, ni adalah titisan dia. Nampak dia masuk macam tit-tit-tit macam tu. Okay. So, sebagai kesimpulannya, itu adalah salah satu ujian penilaian Ujian penilaian. Ujian penilaian ada dua jenis iaitu ujian titisan model separa berfungsi dan juga ujian sambungan mock-up. Okey. So, dekat sini, untuk melihat keupayaan air mengalir dan menitis ke dalam bekas tanaman, ujian titisan model. Ni adalah ujian titisan model lah. Nak tengok air tu mengalir dan menitis. Okey. Kalau ujian sambungan mock-up pula, kita akan test setiap sambungan kita tu ada beban ataupun tidak. Kita letakkan beban. So, waktu cantuman tu. So, that's mean itu adalah ujian sambungan lah. Ujian sambungan mock-up untuk pastikan tidak ada kebocoran berlaku. Okey. Contoh jenis ujian titisan model separa berfungsi. Kita boleh uji air 10 minit 500 ml. Ni dia letaklah pengujian dekat sini. So, keputusan dia positif tak? Kalau positif, air adalah mengalir dekat setiap bekas tanaman kita. Kalau negatif, air tak keluar apa-apalah dan tidak menitis. Okey. Kalau ujian sambungan mock-up pula, kita letakkan beban pada setiap sambungan selama 1 minit atau kita guna jari kita tolak. Kalau kita tolak contohnya straw ni, kalau dia jatuh, that's mean ada sambungan yang terbuka lah. Kalau kita dah tarik, kita dah secure semua setiap sambungan kita tu, tidak ada yang tertanggal, dia adalah positif. Okey, kita kena test. Okey. So, sebagai kesimpulannya dekat sini, sangatlah penting dalam pengurusan tanaman, kita nak mengendalikan proses ni dari awal sampai akhir, yang mana dia meliputi media tanaman, penyemaian, pengubahan, pengawalan, perosak, pengawasan sistem pengairan dan juga kebersihan ladang. Dalam pengurusan tanaman ni juga, terdapat kita boleh praktikan antaranya ialah pengurusan prasemaian dan penanaman, pengurusan tanaman, pengurusan semaian dan juga pengurusan penjagaan. So, kita kena tahu nak urus. Bila kita buat satu sistem fertigasi tu, kita kenalah jadi pengurus. Kita kena tahu nak urus tanaman macam mana, nak urus semaian macam mana, nak jaga pokok tu macam mana. Janganlah kita tinggalkan pokok tu begitu sahaja. Kita kena uruslah. Okey. So, kepentingan kita nak uruskan tanaman ni adalah untuk kita pastikan tanaman tu berada dalam keadaan yang sempurna. Dia perfect. Dan dia ada pulangan yang menguntungkan. So, bila kita monitor tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap hari, kita tengok dia ada hasilnya, dia akan memberikan pulangan yang sangat-sangat menguntungkan. Kemudian dapat mengurangkan kos dan dapat mengelakkan serangan perosak dan juga penyakit serta meningkatkan kecekapan ladang. Okey, itu adalah kepentingan pengurusan
tanaman. Sebagai kesimpulannya hari ni, kita dah belajar macam mana kita nak nilai lakaran kita menggunakan borang penilaian dan juga kita belajar macam mana nak bina mockup ataupun model struktur reka bentuk baharu sistem vertigasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!